Baik, pandemik COVID-19 telah mewujudkan situasi refleksi ataupun menjadi kanta pembesar terhadap masalah yang sedia ada di negara kita ini. Dan dalam masa yang sama juga, untuk kita nak memahami realiti ini, saya nak bersama dengan Dr. Muhammad Daniel Abdul Rahman, pensyarah kanan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi UPM. Doktor, kalau kita lihat COVID-19 ini telah mewujudkan banyak perkara. Contohnya, saya ambil contoh yang jelas dapat kelihatan di sini. Saya ambil contoh perkara Gini yang ukur jurang kaya dan miskin. Ini semakin melebar, itu angkanya. Kemudian kita lihat penduduk Malaysia yang hidup di bawah garis kemiskinan juga meningkat daripada 5.6% pada 2019 kepada 8.4% pada 2020. Itu satu mengenai garis kemiskinan. Tapi kalau kita lihat mereka isi rumah juga ada lebih kurang 600,000 isi rumah yang tergelincir daripada M40 ke B40. Ini adalah masalah-masalah ataupun cabaran utama kita. Tapi apa caranya untuk kita bawa keluar rakyat Malaysia yang di bawah garis kemiskinan ini? Apa quick wins yang boleh dijelaskan ataupun dibentangkan dalam Belanjawan 2022 nanti? Baik, terima kasih Hakim. Memang betul apa yang Hakim cakap tadi. Sebenarnya apa yang berlaku, fenomena yang berlaku pada ekonomi kita ketika ini telah memberi impak kepada rakyat keseluruhannya. Ya. Seperti yang statistik yang telah Hakim bentangkan tadi telah membuktikan bahawa kita terhimpit disebabkan oleh kesan luar jangka yang kita tak sangka-sangka berlaku. Baik. Tapi suka untuk saya tekankan di sini, pada dasarnya kita nak go untuk zero poverty itu adalah suatu perkara yang mustahil. Ya? Nak dapatkan zero poverty, sifar miskin itu ada satu mustahil. Kerana apa? Kita kena faham bahawa bila berlakunya proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ini tidak neutral kepada agihan pendapatan. Kenapa saya kata macam itu? Sebab bila berlakunya proses pertumbuhan ekonomi, maka akan berlaku trade-off ataupun pertukaran di antara dua perkara ini. Ya. Maknanya ada orang yang mendapat impak positifnya dan ada mereka yang mendapat impak negatifnya. Okey. Justru itu, ini lantaran daripada itu kita juga telah dihimpit oleh COVID-19. Jadi perkara itu telah menyebabkan lagi membuka kepada lebih banyak masalah yang berkaitan dengan pendapatan rakyat ini, ya, Hakim. Tapi saya nak katakan walaupun keadaan ini berlaku, kita masih boleh memperbaikinya. Ya. Jurang pendapatan itu masih boleh didekatkan walaupun pada masa sekarang kita nampak jarak dia dah semakin melebar, tapi kita masih boleh memperbaiki keadaan ini. Ya. Suka juga untuk saya quote sikit analisis yang telah diperoleh daripada data kehilangan pekerjaan yang diterbitkan oleh Perkeso. Sehingga Oktober 2021 didapati lebih kurang 81.9% orang yang hilang bekerja ini adalah golongan B40. Ya. Jadi mereka ini orang yang terkesan. Jadi berbalik kepada quick win yang Hakim tanya saya tadi. Pertama, kita kena kembalikan balik rakyat kita yang kehilangan kerja di kembali pasaran buruh. Sebab punca pendapatan rakyat 2/3%-nya datang daripada gaji. Gaji yang datang daripada mereka yang bekerja. Jadi kita kena kembalikan mereka melalui kita galak, kita majukan balik PKS, kita bagi galakan pada PKS yang telah menyerap 60% daripada guna tenaga kita dan juga mengembalikan wanita masuk ke dalam pasaran kerja. Jadi bajet 2022 adalah perlu lebih agresif bagi memastikan kita boleh membetulkan balik ekonomi kita, Hakim. Ya, tapi dalam masa sama, Doktor, kalau kita nak ukur garis kemiskinan, kita sekarang ni pada RM2,208, tapi dia dah meningkat mendadak berbanding RM980 lah sebelum ini. Cuma pada peringkat mikro, gaji minimum kita sekarang ni RM1,200. Ini meningkatkan paras gaji minimum ini bukan cabaran yang mudah. Malah kalau kita nak samakan paras antara di Semenanjung, di Sabah dan juga Sarawak, ini adalah satu perkara yang sukar. Tapi bagaimana angka ini boleh kita selarikan ataupun sekurang-kurangnya kita rapatkan jurang perbezaan itu? Okey, sebelum saya menjawab kepada soalan Hakim tadi, suka saya jelaskan di sini bahawa PGK itu diukur mengikut isi rumah. Gaji minimum pada individu lah. Jadi kalau kata gaji minimum itu 1,200, kalau kita tambahkan, kalau sekiranya husband dan wife bekerja, dia akan jadi 2,400. Ya. Jadi isi rumah tu secara tak langsung lebihlah sikit daripada gaji paras garis kemiskinan. Baik, kalau kita nak gaji minimum ni,
bagaimana kita nak selaraskan di peringkat di seluruh Malaysia. Kalau kita tengok gaji minimum ni memang telah banyak kali telah dibuat revision, semakan bermula pada 2014 hingga 2020 terdapat 3 kali semakan. Akan berlaku peningkatan. Tetapi kalau kita nak selaraskan satu rate kepada semua negeri, itu saya tidak bersetujulah. Kerana apa? Gaji minimum ini perlu melihat kepada faktor-faktor jenis pekerjaan, sektor ekonomi yang berada dalam satu kawasan, kos hari hidup di kawasan tertentu. Malah jika kita lihat negara seperti Amerika Syarikat contohnya, mereka setiap negeri dalam Amerika Syarikat tersebut mempunyai paras gaji minimum yang berbeza-beza kerana mereka tahu bahawa negeri ini mempunyai demografi ataupun faktor ekonomi yang berbeza untuk meletakkan satu paras garis gaji minimum yang standard. Tapi gaji minimum itu boleh untuk ditetapkan, contohnya minimum peringkat nasional sebanyak 1,200 contoh. Tetapi di peringkat negeri boleh diperbaiki lagi sebenarnya, Hakim. Ya, tapi Doktor, seperkara lagi kalau kita lihat dan mungkin dari sudut gaji minimum itu berbeza-beza mengikut kawasan sosioekonominya. Tapi kalau kita lihat kepada perkelasan taraf pendapatan isi rumah ini, tadi Doktor sebutkan juga mengenai pendapatan isi rumah. Sekarang ni kita ada T20, T20, M40, kemudian ada B40. Kalau kita, adakah ini tidak menggambarkan situasi ataupun realiti sebenarnya? Seharusnya kita ukur kepada pendapatan individu dan semua data-data ini ada sebenarnya. Tapi bagaimana boleh kita adaptasi dan juga kepentingan kepenggunaan data dalam kita nak buat dasar ekonomi serta terutama sekali nak beri bantuan ini? Baik, betul. Asasnya kepada data, pangkalan data yang wujud dalam memantau tahap pendapatan rakyat. Pada ketika ini kita masih lagi berpandukan data yang telah dipungut oleh Jabatan Perangkaan melalui kaedah persampalan, sampel, dan dia buat data collection tersebut telah dibuat secara 2 tahunan. Jadi memang menunjukkan bahawa terdapat banyak information yang kita tak dapat nak capture semasa kajian sedikit tersebut dibuat. Jadi banyak lagi mekanisme lain yang boleh diguna pakai dalam memastikan kita boleh mengukur kadar pendapatan rakyat ini. Contohnya kita ada Perkeso. Kita ada Perkeso di bawah Kementerian Sumber Manusia yang ada maklumat-maklumat gaji, dan selain itu di peringkat LHDN juga ada yang ada capture gaji. Tapi mereka ini ada golongan orang yang dalam sektor formal saja. Bagaimana pula dengan sektor informal yang kita tidak tahu, yang mereka yang terlibat dengan ekonomi sebagainya, kita tidak ada maklumat tersebut. Jadi perlu ada wujud satu pelarasan data di pangkalan data supaya maklumat-maklumat tersebut boleh dirangkumkan sekali. Jika kita lihat pada sumbangan kadar pampasan kepada KDNK kita yang kita sasarkan dalam RAK ke-12 sebanyak 40% kepada KDNK kita. Jadi kita nak capai 40% ni, kita kena make sure kita boleh capture sektor informal dan sektor informal. Dua-dua ini perlu kita capturekan data mereka. Jadi kita perlu ada satu pelarasan di peringkat nasional supaya kita dapat memastikan data gaji rakyat ini boleh diambil dan dikira dalam membuat dasar yang berkaitan dengan pendapatan rakyat. Hakim. Doktor, dasar kita ni mungkin banyak tertumpu kepada menjadi negara berpendapatan tinggi. Namun soalan yang lebih penting sekarang ni adalah soal jurang kesaksamaan dan juga taraf kehidupan. Terlalu jauh kadang. Tapi kalau kita nak lihat daripada gaji penengah kita ada lebih kurang sekitar RM2,000. Bermakna separuh rakyat kita ini hidup di bawah gaji RM2,000. Itu baru soal gaji, belum cerita soal simpanan masa hadapan. Nah, fokus kita sudah pastinya harus ditujukan kepada angka ini. Adakah pembuatan dasar kita sekarang ini tepat kepada angka-angka ini dan apa sebenarnya yang perlu kita segera lakukan? Baik, sebenarnya betul mengikut kajian yang pernah pasukan saya lakukan di peringkat makro, pendapatan rakyat kita punya KDNK ni banyak memberi manfaat kepada pemilik modal, bukan kepada pekerja. Pemilik modal itu mereka yang run company lah, yang mereka pemilik company, pemilik syarikat dan juga mungkin board syarikat dan sebagainya, yang sebenarnya mereka mendapat faedah yang lebih banyak berbanding dengan pekerja.
Baik. Jadi itu yang kita kena address dulu. Bagi memastikan bahawa pembebasan pekerja boleh ditingkatkan kepada 40% seperti mana yang disasarkan dalam rancangan Malaysia ke-12. Ya. Tetapi untuk memperbaiki keadaan ini, ya, Hakim, kita kena lihat pada struktur ekonomi kita dulu. Actually kita memang dah lama dalam keadaan seperti ini, yang mana tingkat gaji rakyat pekerja itu meningkat pada kadar yang agak perlahan, ya, berbanding daripada pencapaian KDNK kita. Jadi ini memerlukan kepada satu reformasi, ya, reformasi di peringkat penawaran dan permintaan pekerjaan supaya kita dapat menyelesaikan masalah ini. Kenapa kita sekarang ni sebenarnya semua tahu kita struktur ekonomi kita masih lagi bergantung kepada tenaga buruh asing, ya, yang boleh menyebabkan berlaku himpitan kepada tingkat gaji rakyat dan seterusnya sektor ekonomi yang masih bergantung kepada aktiviti yang bernilai tambah rendah. Okey. Ya, terima kasih Dr. Muhammad Daniel Abdul Rahman, pensyarah kanan Sekolah Perniagaan dan juga Ekonomi Universiti Putra Malaysia UPM, dalam perkongsian itu tadi. Quick wins dasar dan juga soal membangkitkan semula, merangsang semula ekonomi itu antara perkara penting yang perlu diberikan perhatian dalam bajet 2022 ini. Terima kasih doktor sekali lagi atas pandangan yang diberikan itu.